Hosea bab 8. Bersiaplah untuk meniup sangkakala. Ada serangan seperti Raja Wali atas bait Tuhan, kerana bangsa itu telah melanggar perjanjianku dan menderhaka terhadap hukumku. Mereka akan berseru kepadaku, "Ya Allahku, kami orang Israel mengenal Engkau." Israel telah menolak dengan angkuh hal-hal yang baik. Musuh akan mengejar dia. Mereka mengangkat raja-raja, tetapi tanpa restuku. Mereka mengangkat para pembesar, tetapi tanpa persetujuanku. Daripada emas dan perak, mereka membuat berhala-berhala untuk diri mereka, sehingga mereka dilenyapkan. Patung anak lembumu telah dibuang, wahai Samaria. Murkaku menyala-nyala terhadap mereka itu. Sampai bilakah mereka tidak dapat disucikan? Patung itu berasal dari Israel. Itu dibuat oleh tukang, bukan oleh Allah. Patung anak lembu Samaria itu akan menjadi sekadar kepingan serpihan. Kerana angin yang disemai mereka, maka puting beliung kelak dituai. Tiada batang gandum yang menerbitkan bulir, maka tiada tunas yang menghasilkan tepung. Kalaupun ada penghasilan, ia akan ditelan orang asing. Israel ditelan. Sekarang mereka berada di antara bangsa, seperti wadah yang tidak diingini orang. Mereka telah pergi ke Asyur seperti keldai liar mengembara sendirian. Efraim mengupah pelacur untuk menjadi kekasih. Sekalipun mereka mengupah sekutu daripada kalangan bangsa, sekarang aku akan mengumpulkan mereka. Mereka akan semakin susut di bawah tekanan raja serta para pembesar itu. Lantaran Efraim terus memperbanyak bilangan mazbah berhala sehingga berdosa. Mazbah-mazbah itu telah menjadikan mereka berdosa. Biarpun aku menuliskan baginya banyak pengajaran hukumku, tetapi semua itu dianggap hal yang aneh. Mengenai korban sembelihan yang dibawa mereka kepadaku, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Dia akan mengingat kesalahan mereka dan membalas dosa mereka. Mereka akan kembali ke Mesir. Israel telah melupakan penciptanya dan membangunkan istana-istana. Yehuda memperbanyak kota berkubu, tetapi aku akan menunjukkan api ke kota-kotanya yang akan memakan hangus puri-purinya. Hosea bab 9. Jangan bersukacita, wahai Israel. Jangan bergembira seperti bangsa-bangsa lain atas sebab kekufuran engkau telah meninggalkan Allahmu. Engkau menyukai upah pelacuran di segala tempat pembantingan gandum. Tempat pembantingan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Air anggur baru pun akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tinggal di negeri Tuhan, tetapi Efraim akan kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan yang najis. Mereka tidak akan mencurahkan persembahan minuman air anggur kepada Tuhan. Korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan Dia. Roti mereka seperti roti kalangan yang berkabung. Semua yang memakannya akan bernajis. Roti mereka itu untuk diri mereka sendiri, dan tidak akan masuk ke dalam bait Tuhan. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari perayaan bagi Tuhan? Sekalipun mereka pergi menghindari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Barang-barang perak mereka yang berharga akan ditutupi jelatang. Onak duri akan tumbuh di kemah-kemah mereka. Hari-hari penghukuman telah tiba. Hari-hari pembalasan telah tiba. Israel akan menyadarinya. Nabi dianggap orang bodoh. Orang yang diilhami roh dianggap orang gila. Kerana begitu besarnya kesalahanmu dan hebatnya permusuhan itu, Nabi bersama-sama Allahku. Ialah penjaga Efraim, tetapi jerat pemikat burung ada di segala jalannya. Permusuhan ada di bait Allahnya.
Mereka begitu dalam di kancah kehinaan, seperti pada hari-hari Gibeah. Allah akan mengingat kesalahan mereka dan akan membalas dosa-dosa mereka. Dahulu kudapati Israel seperti buah anggur di gurun. Kulihat nenek moyangmu seperti buah pertama pokok ara pada permulaan musim. Akan tetapi, mereka pergi kepada Baal Peor dan membaktikan diri kepada berhala yang aib, sehingga mereka jadi menjijikkan seperti apa yang dicintai mereka itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, sehingga tidak ada orang yang melahirkan, yang hamil, atau yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anak mereka, akan kugugurkan mereka sehingga tidak ada manusia lagi. Ya, malanglah mereka apabila aku menjauhi mereka. Kulihat Efraim seperti tirus, tertanam di tempat yang menyenangkan. Tetapi Efraim akan membawa anak-anaknya kepada si pembunuh. Kurniakanlah kepada mereka, ya Tuhan, apa yang akan kau kurniakan. Kurniakanlah kepada mereka rahim yang keguguran anak dan wadada yang kering. Segala kejahatan mereka memang sudah ada di Gilgal. Di sanalah aku mulai membenci mereka. Kerana kekejaman segala perbuatan mereka, akan kuhalau mereka dari baitku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pembesar mereka pemberontak. Efraim dipalu, akarnya mengering, mereka tidak berbuah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, akan kumatikan buah kandungan yang dikasihi mereka itu. Allahku akan membuang mereka, kerana mereka tidak mematuhi Dia. Mereka akan menjadi pengembara di antara bangsa. Hosea bab 10. Israel bagaikan pokok anggur yang subur, yang menghasilkan buah. Semakin banyak buahnya, semakin banyak pula dibuatnya masbah berhala. Semakin maju negerinya, semakin indah pula dibuatnya tiang-tiang berhala. Hati mereka licik, dan sekarang mereka harus menanggung kesalahan mereka. Tuhan akan menghancurkan masbah-masbah berhala mereka dan memusnahkan tiang-tiang berhala mereka. Kemudian mereka akan berkata, "Kita tidak punya raja lagi, kerana kita tidak takut kepada Tuhan. Kalaupun kita punya raja, apa yang dapat dilakukannya bagi kita?" Mereka membuat janji-janji, bersumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga hukuman tumbuh seperti pokok beracun di alur-alur ladang. Penduduk Samaria ketakutan kerana patung anak lembu di Bet Awen. Umatnya akan berkabung kerananya. Begitu pula para imam penyembah berhala yang tadinya bergembira kerananya, sebab kemuliaannya telah hilang. Patung itu akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan bagi Raja Agung itu. Efraim akan mendapat malu, Israel akan malu kerana rancangannya sendiri. Tentang Samaria, rajanya akan dibinasakan seperti ranting di permukaan air. Bukit-bukit pemujaan Awen, yaitu dosa Israel, akan dimusnahkan. Duri dan onak akan tumbuh di atas masbah-masbah berhala mereka. Lalu mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbuslah kami," dan kepada bukit-bukit, "Timpalah kami." Sejak hari-hari Gibea, engkau telah berdosa, wahai Israel. Di sana mereka tetap berdiri. Namun demikian, bukankah peperangan melawan orang zalim akan menimpa mereka di Gibea? Apabila aku mahu, aku akan memarahi mereka dengan keras. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan untuk melawan mereka apabila mereka diikat kerana dua kesalahan mereka. Efraim anak lembu terlatih yang suka mengirik, tetapi aku telah membebani tengkuknya yang elok. Aku akan membuat Efraim ditunggangi. Yehuda harus membajak. Bani Yakub harus menyisir tanah bagi dirinya sendiri. Semailah bagimu perbenaran, tuailah kasih abadi. Bajaklah tanahmu yang kosong, kerana sudah waktunya mencari hadirat Tuhan.
hingga Dia datang dan menghujani kamu dengan perbenaran. Kamu telah membajak kefasikan, kamu telah menuai kejahatan, kamu telah memakan buah dusta. Kerana kamu terlalu yakin akan jalanmu sendiri dan kesatriamu yang amat ramai itu, maka keributan akan timbul dalam kalangan bangsamu. Segala kubumu akan dimusnahkan, seperti Bet Arbel dimusnahkan oleh Salman pada hari peperangan. Ibu beserta anak-anak dihempaskan. Demikianlah yang akan dilakukan terhadapmu, wahai Betel, kerana kejahatanmu yang sangat besar. Pada waktu fajar, Raja Israel akan dibinasakan sama sekali. Hosea bab 11. Apabila Israel masih kecil, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku. Semakin kupanggil, semakin jauh mereka pergi. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar dupa kepada patung-patung ukiran. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan yang mendukung dia. Mereka tidak menyadari akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan pertalian manusia, yaitu dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk daripada rahang mereka. Aku berpaling untuk memberi mereka makan. Mereka tidak akan kembali ke tanah Mesir, tetapi orang Asyur akan menjadi raja mereka, kerana mereka enggan bertaubat agar kembali kepadaku. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, memusnahkan segala palang pintu mereka, dan memakan habis mereka kerana bahana segala rancangan mereka sendiri. Umatku berazam untuk menjauhkan diri daripadaku. Sekalipun mereka dipanggil menghadap Yang Maha Tinggi, tiada seorang pun mahu meninggikan Dia. Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau, wahai Efraim, menyerahkan engkau, wahai Israel? Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau seperti Adma, menjadikan engkau seperti Zeboim? Hatiku begitu bergejolak, lantas terus tercetuslah belas kasihanku. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Aku tidak akan membinasakan Efraim semula, kerana aku Allah, bukan manusia, yang maha suci, yang ada di tengah-tengah kamu. Aku tidak akan datang dengan murka. Mereka akan berjalan mengikuti Tuhan, yang akan mengaum seperti singa. Sesungguhnya, Dia akan mengaum, dan para anak itu akan datang dengan gementar dari sebelah barat. Dengan gementar, mereka akan datang seperti burung dari Mesir, seperti burung merpati dari tanah Asyur. Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Efraim mengelilingi aku dengan dusta. Keturunan kaum Israel pula mengelilingiku dengan tipu daya. Yehuda masih memberontak terhadap Allah, terhadap Yang Maha Suci yang setia. Hosea bab 12. Efraim menjadikan angin makanannya dan mengejar angin timur sepanjang hari. Mereka melipat gandakan kebohongan dan kemusnahan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak ke Mesir. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Dia akan menghukum Bani Yakub setimpal dengan perilaku mereka, dan membalas mereka selaras dengan segala perbuatan mereka. Semasa di dalam kandungan, Yakub memegang tumit saudaranya, dan dalam keperkasaannya dia bergelut dengan Allah. Dia bergelut dengan malaikat dan menang. Lalu dia menangis dan memohon belas kasihannya. Dia bertemu dengan dia di Betel, dan di sanalah dia berfirman kepada kita, Tuhan, Allah alam semesta, Tuhan, itulah namanya. Engkau harus kembali kepada Allahmu, berpegang teguhlah pada kasih dan keadilan, dan sentiasa tunggulah Allahmu. Dia seorang pedagang. Di tangannya ada neraca tipu daya. Dia suka menindas. Efraim berkata,
Sungguh, aku telah menjadi kaya. Aku telah memperoleh harta. Dalam segala jeri lelahku, tidak akan didapati padaku kesalahan yang disebut dosa. Tetapi akulah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Aku akan membuat kamu tinggal di dalam kemah lagi, seperti pada hari perayaan yang ditetapkan. Aku berfirman kepada para nabi, memberi mereka banyak penglihatan, dan dengan perantaraan para nabi itu kugunakan ibarat. Jika ada kejahatan di Gilead, maka kesemuanya pasti menjadi sia-sia. Di Gilgal, mereka mengorbankan lembu-lembu jantan, maka mazbah-mazbah berhala mereka pun menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke daerah Aram. Di sana, Israel menghambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, dia menjadi gembala. Lalu dengan perantaraan seorang nabi, Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Dengan perantaraan seorang nabi, dia terpelihara. Efraim telah membangkitkan murkanya secara getir. Sebab itu, Tuhannya akan menanggungkan darahnya atas dirinya sendiri dan memberikan balasan terhadap perbuatan celanya. Hosea bab 13. Apabila Efraim berbicara, orang gemetar, dia mulia di Israel. Akan tetapi, dia bersalah karena menyembah Baal, dan dia pun mati. Mereka kini lebih banyak lagi berbuat dosa. Mereka membuat patung tuangan daripada perak, yaitu berhala-berhala menurut pemahaman mereka sendiri. Semuanya semata-mata hasil buatan tukang. Tentang semua itu, mereka berkata, Orang yang mempersembahkan korban harus mencium patung anak lembu ini. oleh sebab itu, mereka akan seperti kabus pagi hari, dan seperti embun yang hilang pada awal pagi lagi, seperti sekam yang diterbangkan badai dari tempat pembantingan, dan seperti asap yang keluar dari tingkap lalu lenyap. Tetapi akulah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir lagi. Engkau tidak mengenal Tuhan kecuali aku. Tidak ada penyelamat selain aku. Akulah yang mengenal engkau di gurun, di tanah yang amat gersang. Setelah merumput, mereka kenyang. Setelah kenyang, mereka bangga diri. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku akan menjadi seperti seekor singa bagi mereka. Seperti harimau bintang, aku mengintai di tepi jalan. Kujumpai mereka seperti beruang yang kehilangan anak, dan kukoyak-koyak selaput jantung mereka. Di sana akan kuterkam mereka seperti singa, seperti binatang liar akan kucabik mereka. Memang ini pembinasaan engkau, wahai Israel, kerana engkau melawan aku, melawan sumber pertolonganmu. Di manakah rajamu sekarang, supaya dia menyelamatkan engkau di segala kotamu? Di manakah para pemerintah engkau yang tentang mereka kau katakan, berikanlah kepadaku raja dan para pembesar? Aku telah memberikan kepadamu seorang raja dalam murkaku, dan aku telah melenyapkan dia dalam amarahku. Kesalahan Efraim telah ditentukan, balasannya disimpan untuk masa nanti. Rasa sakit wanita yang bersalin kelak menimpa dia, tetapi dia bukan anak yang bijak. Apabila waktunya tiba, dia tidak juga muncul daripada rahim. Adakah aku harus menebus mereka daripada kuasa alam barzak? Adakah aku akan melepaskan mereka daripada maut? Wahai maut, di manakah wabak penyakitmu? Wahai alam barzak, di manakah seksa pembinasaanmu? Belas kasihan akan tersembunyi daripada mataku. Sekalipun dia berbuah dalam kalangan saudaranya, angin timur, yaitu angin daripada Tuhan, akan datang, naik dari gurun. Pancuran airnya akan kering dan mata airnya akan tandus. Angin itu akan menjarah perbendaharaan segala barangnya yang indah. Samaria akan menanggung kesalahannya,
kerana dia telah menderhaka terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi mereka akan dihempaskan, dan perut kaum perempuan mereka yang mengandung akan dirobekkan. Hosea bab 14. Kembalilah, wahai Israel, kepada Tuhan Allahmu, karena engkau telah tersandung akibat kesalahanmu. Bawalah kata-kata penyesalan berserta kamu, dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunkanlah segala kesalahan kami, dan terimalah apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pujian seperti korban lembu jantan. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mahu menunggang kuda, dan tidak akan lagi berkata, Ya Allah kami, kepada hasil buatan tangan kami, kerana dalam Engkaulah anak yatim mendapat rahmat. Aku akan menyembuhkan mereka daripada kemurtadan mereka. Aku akan mencintai mereka dengan sukarela, kerana murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Dia akan berbunga seperti bunga bakung, dan menjulurkan akar-akarnya seperti pokok aras Lebanon. Cabang-cabangnya akan menyebar, keelokannya akan seperti pokok zaitun, dan keharumannya seperti Lebanon. Mereka yang duduk di bawah naungannya akan tumbuh kembali seperti gandum. Mereka akan berbunga seperti pokok anggur, kemasyurannya seperti air anggur Lebanon. Efraim, apakah lagi urusanku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku seperti pokok sanubar yang hijau. Daripadaku kau dapatkan buahmu. siapakah yang bijak? Dia akan mengerti hal-hal ini. Siapakah yang berpengertian? Dia akan mengetahuinya. Jalan Tuhan itu lurus, dan orang benar akan menempuhnya. Tetapi orang derhaka akan jatuh di situ.